بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang surat Al-Fatihah penulis kitab itu tadi Imam Ibn Athaillah yang mensyarahkan kitab ini untuk Plomanis dengan الله سبحانه تقبل منا بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فقد من يقدعه ولم surah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kata fakir yang terjemahnya inilah bidaikan bagi Syekh Imam Tajuddin Abdul Fadli Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah rahmatullahi alaihim, dan saya telah meminta agar dahulu setengah saudara yang salih, iaitu orang yang tutup kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa menerjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi, iaitu bahasa Nusantara. Bila disebutnya Jawi, tidak semestinya bahasa Melayu, tapi lebih pada bahasa Nusantara yang banyak bahasa, supaya memberi manfaat. Itulah manfaat dengan dia segala yang menjadi orang yang berada di peringkat permulaan di seluruh bidayah. Maka perkenankan tunaikan atas yang demikian itu dengan kira-kira yang difahamkan Allah Subhanahu wa taala akan dapat. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataannya kerana aku memasukkan perkataan syarahnya, itulah uraiannya dengan segala kifayah, itulah mencukupi bagi orang yang mengetahui. Maknanya perlu ditambah sedikit agar kita bagi orang awam mudah untuk memahami. Ia sebab pada asal matanya ditulis oleh Imam Ibn Athaillah ini bahasanya agak tinggi. Mengetahui akan dia dan sayangnya untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurnanya dan membawa manfaat, itulah manfaat segala orang yang talib, itulah orang yang berilmu, menjadi wasilah dalam kehidupannya di dunia dan juga di akhirat dengan berkat Sayyidil Mursalin wa alaihi wa sahbihi ajma'in. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita tapi khususnya waktu Muhammad itu salah satu daripada waliullah dari Melayu di Nusantara. Dan untuk mensyarahkan kitab ini bukannya satu perkara yang mudah, disebabkan perlu menguasai banyak cabang-cabang ilmu Islam. Disebabkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah ini, setiap matan-matannya kembali daripada dasar Islam, pada akidah, pada syariat, begitu juga sampai pada tasawuf. Tasawuf itu pergi kepada ihsan, di mana setiap daripada kata-kata itu akan memasukkan kita kepada maqamul ihsan. Ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu juga Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat dia. Sekiranya tidak mampu bagi kamu demikian, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya diri itu melihat. Itu lebih mudah bagi kita berbanding kita nak terus melihat Allah atau mengakan-akankan melihat Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat yang pertama kata Imam Ibnu Athaillah rahmatullahi alaihi. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Artinya setengah daripada alamat orang yang berjabat, maksudnya orang yang berpegang. Dan dalam kita ketahui bahawasanya terjemahan di sini ada kaitan juga dengan bahasa lawan. Pada kita tidak ada sampai mengatakan Melayu klasik itu. Bahasa di sini kembali pada uslub lughatul Arabiyyah. Maknanya di uslub bahasa Arab yang begini. Bahasa Arab. Dia bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arab pergi ke bahasa Arab, orang pergi ke bahasa Melayu. Orang kita jumpa kalimah seperti mana dikatakan di sini yang berjabat. Itu yang berjabat maksudnya adalah yang berpegang. Atas amal itu, orang harap dia tak ada diperoleh kesalahan, orang harap dia tak ada maksiat ataupun kesalahan yang dilakukan dan sempurna. Harap dia tak ada taat dan demikian itu hal segala yang jahil yang memiliki dirinya aman dan orang yang arif itu tiada sekali-kali menilik melihat bagi dirinya aman. Kalau kita lihat pada terjemahannya di situ, Tuhu ulama di sini dia telah menambah terjemahan di sini agar mungkin bagi kita lebih memahaminya. Kalau ikut pada matanya itu tidak ada sepanjang itu apa yang disebut oleh Tuhu ulama di situ. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu ilham kepada beliau. Sama ada pada penulis dia Imam Ibn Athaillah dan begitu juga kepadanya Dr. Ulama di sini. Dan syahid ilham itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah membisikkan kepada para malaikat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui bahawa setiap daripada apa yang disebut, yang ditulis itu, yang keluar daripada seorang yang ditara wajib Allah Subhanahu wa taala, maka sumbernya adalah daripada Allah dan itu adalah karamah daripada Allah. Itu yang perlu kita ketahui. Disebabkan apa? Bukan mudah bagi seseorang untuk berbicara dengan bahasa al-hikmah. Daripada perkataannya al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Pemiliknya hikmah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang mendapatnya al-hikmah tadi, dia telah dapat banyak yang kebaikan. Lalu dengan dia juga dapat mesti manfaat kebaikan kepada orang yang baik. Dan bukan mudah juga untuk menyusun yang kata-kata al-hikmah ini kerana dia perlu menguasai banyak ilmu kata sedalam-dalam sehingga daripadanya rujukan Qurannya, hadisnya, ijma' ulama'nya, qiyasnya daripada segala sumber-sumber di seluruh usul Islam, di seluruh usulnya hukum. Kemudian berada dikaitkan dengan yang tasawuf, lalu dibentuklah dengan kata-kata al-hikam, itulah kata-kata hikmah. Jadi hikam ini adalah himpunan daripada seluruh daripada sumbernya ilmu Islam, daripada kitab Allah, daripada Rasulullah, sabda dan baginda Rasulullah, dan itu juga daripada apa yang dikatakan oleh para alim ulama kita. Lalu diterjemahkan secara makna zahir. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Itulah di antara tanda-tanda terkegantungan pada amal adalah berkurangnya harapan yang hilang. Nak lihat, nak merasai rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana terjadinya kesalahan atau orang itu ketika mana dia melakukan dosa. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mahukan kita dan kita juga mahukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Perintah Allah kepada kita menunjukkan dia mahu kita, cuma dia tidak berhajat kepada kita. Itu yang perlu kita ketahui. Kerana
Dan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berada. Kerana berada itu wujud ketergantungan. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berada sehingga nak gantung pada kita. Dia perintah. Tetapi maksud istilah Allah mahukan kita adalah yang dikaitkan di sini ada hubungan muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memulai menghubungkan dirinya kepada kita seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu ma'akum. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kamu. Aina makanu, aina kuntum, di mana saja kamu berada, maksud dia di mana saja akan kamu, di mana saja jiwa kamu, di mana saja hati kamu. Wallahu ma'akum. Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kamu. Bila disebut ya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kamu, apa yang kamu mahu? Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama. Agar kamu belajar nama itu, minta beri nama dan kamu akan kenal dia siapa. Kalau dah beri nama, lalu tidak beri nama Ar-Razzaq, Al-Hadid, Al-Azim. Orang mengenali nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarahnya di sini disebutkan ada 3 keadaan manusia yang pertama, yang bergantung kepada amal dan alamat yang tandanya ialah orang harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kala tiada hasil yang dimaksudkan. Yang kedua, yang bergantung atas anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan alamatnya itulah rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suka dan dalam keadaan sakit yang tak kala mana suka dengan mengatakan alhamdulillah dan syukur dan tak kala duka dengan berlindung dan juga meminta tolong. Itu yang kedua. Yang ketiga pula keadaan yang mana orang yang bergantung atas bahagian telah didahulukan itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah takdir Allah. Mana gantung dan takdir ketetapan. Dan alamat itu tiada dan guna kerana tiada ketiadaan sebab yang tiada hakikat atau tiada memberi tugas. Kerana apa? Segala amal kita itu semua ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada ikhtiar kita ada takdir. Kalau sekiranya sesuatu perkara ada di ikhtiar, maka adanya takdir di situ. Kita nak makan atau tidak, kedua-duanya takdir. Tidak akan dikatakan kita ditakdirkan untuk makan, tapi tidak ditakdirkan untuk minum. Tidak, kedua-duanya telah ditakdirkan oleh Allah. Al-Ikhtiar, mahu atau tidak, pilihan kita. Tetapi kita memilih atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri keluar daripada ketetapan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah." Wa ma tasyaa'una apa saja yang kamu semua pada kamu, pada jiwa kamu, zahir batin kamu, yang kamu kendaki. Tidak lain mereka itu semua kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua ada takdir Allah. Ada takdir menunjukkan bahawa mustahil manusia boleh lompat keluar daripada takdir dan tak lagi nak buat takdir. Mustahil begitu kata ulama. Bahkan nanti kita akan sampai pada mata kata Imam Ibn Athaillah, doa, usaha, amal tidak boleh mengubahnya pentingnya takdir. Apa maksudnya? Kita amal, kita doa, kita munajat, kita fikir, tidak akan dapat mengubah takdir Allah yang telah Allah takdirkan. Kerana apa? Takdir Allah mutlak. Lalu yang kita amal itu untuk apa? Adakah untuk masalah yang mengubah takdir? Bukan. Kita beramal untuk muamalah tadi. Lalu bagaimana pula dengan pahala? Ia itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi konsepnya yang utama yang sudah amal pasti tidak adalah ma'rifat Allah, sehingga tidak terputus yang ma'rifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun bermaksud illa liyata'arifuni. Bila kamu sudah kenal aku mencipta. Bila aku mencipta, aku perintah. Lalu aku bagi tahu la ilaha illa ana. La ilaha illallah. Maka itu perintah kamu buat aku. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memulai dia mengenalkan dirinya kepada seluruh makhluk. Dia pencipta.
Kerana apa? Itu adalah fitrah. Fitrah. Akal manusia, Allah dah bagi fitrah. Bila bagi fitrah di sini, sampai satu peringkat, fitrahnya nak pergi kembali pada yang fitrah pada pencipta. Tak dikirakan Tuhan. Pencipta dulu. Sebab bagi akal manusia, ya manusia boleh cipta tak tahu berapa banyak Tuhan. Tapi mereka mengakui Tuhan yang dia cipta, itu bukan pencipta. Berapa banyak agama dalam dunia. Semua mengakui dia boleh mencipta Tuhan, nenek moyang pun ada Tuhan, macam-macam Tuhan. Tapi bukan sebagai pencipta, tapi Tuhan. Sedangkan sifat pada Tuhan adalah menciptakan. Dan itu adalah fitrah. Fitrah sehingga manusia akan mencari pencipta dia. Sehingga kalau dia bermunajat, wahai Tuhan yang menciptakan. Ataupun terus dia kata, wahai yang menciptakan aku. Bahagian dia tak sebut Tuhan sebab apa dia tak nampak Tuhan lain. Sebahagian dia tak sebut Tuhan, dia sebut wahai pencipta. Sebab apa dia mengakui mesti ada pencipta. Lalu Allah datang Nabi Rasul nak bagi tahu pencipta itu namanya Allah, namanya pencipta Nabi Subhan. Itulah disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, para rasul. Jadi kata Imam Ibn Athaillah seperti mana matan tadi yang disyarahkan oleh tokoh pulau majlis ini, yang ini berkaitan dengan tiga keadaan manusia. Walaupun itu saya tambah bersyarah daripada saya, disebabkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah ini ada kaitan dengan akidah Islam. Dia berakidah Sunnah wal Jamaah. Dia bermazhab Maliki, tapi menguasai semua kan akidah syariat. Menguasai empat mazhab dalam fatwa, dan dia adalah ulama mufti dalam dua mazhab, mazhab akidah dan mazhab tasawuf. Itu dari Imam Ibn Athaillah. Sebab luar biasa orang yang disebabkan Allah Subhanahu wa taala banyak beri karamah. Apa saja yang keluar dari mulut dia luar biasa. Sehingga manusia mengambilnya bukan melalui apa yang dia kata. Penawarnya ada di mulut dia. Itu karamah. Kita gundah-gundah, jiwa tak tenang. Kalau kita bersama dengan dia, dia bercakap sesuatu, hilang itu. Itulah maksud hikam. Kata-kata hikmah itu dah maksud dia. Lalu tidak lain datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Hati dia sentiasa ta'alluq gantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lalai lupa ingatan kepada Allah. Sebab para wali Allah Subhanahu wa taala itu ihsannya tak pernah padam, ihsannya tidak pernah berkurang, ihsannya istiqamah. Apa maksud ihsan? Innahu yaraka, sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi para wali Allah sentiasa rasa Allah dia. Ada seorang wali daripada kecil, bapa saudara dia, bapa dia dah tinggal, bapa saudara dia tu wali juga. Daripada kecil dia terbiasa. Zikir dia adalah Allah melihat aku, Allah mendengar perkataan kita. Zikir itulah maksud as-sami' al-basir, kecil-kecil dia terbiasa. Sehingga dia kata sampai dah besar itu zikir dia. Sehingga dia menjadi mendapatnya maqam kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nama ihsan. Baca surah Rasulullah perjalanan ihsan disebabkan apa? Nabi melihat Allah dengan syahadah dan juga meraqabah. Lalu mesti ada bahawa dalam surat itu Nabi kata syahadah itu seolah-olah kamu melihat Allah, meraqabah itu kamu merasai Allah mengawasi kamu. Rasa. Jadi itu adalah muraqabah, dan itu salah satu yang bahagian daripada bahagian dalam solat. Lalu apa yang dilihat oleh Rasulullah dan diisi masuk dalam solat. Itu yang Allah kata, "Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Agar kami memperlihatkan kepada orang tanda-tanda kebesarannya. Lalu apa yang Rasulullah lihat, itu semua keagungan Allah ada dunia musyahadah dan muraqabah. Nabi melihat sesuatu di atas sana, tapi hakikatnya Nabi melihat Allah. Kaedahnya duduk itu ketahui di situ. Cuma jangan dikatakan yang Nabi lihat Allah pada zat yang berbentuk, lembaga, bertempat, berjauhar, berat. Itu kesalahan yang sudah akidah Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kaitan langsung Rasulullah di atas sana, tapi Allah di atas sana.
Tidak ada kaitan. Bahkan Rasulullah melihat macam-macam di atas saja. Bahkan yang macam-macam pun tidak Rasul, tetapi terhad. Itu alam langit dan malaikat. Malaikat pun melihat Rasul. Siratul Muntaha melihat Rasul. Kursi melihat Rasul. Aras melihat Rasul. Macam-macam melihat Rasul. Akan tetapi tidak sama Rasul melihat apa yang berada di atas. Contoh, depan Nabi malaikat, malaikat melihat Nabi. Nabi melihat malaikat, itu hakikat yang jelas. Malaikat melihat Nabi terhad sekadar yang Allah bagi perlihatkan kuat mereka. Lalu Rasulullah SAW melihat jauh lebih unggul berbanding apa yang dilihat malaikat. Kerana malaikat itu sendiri dia melihat, tetapi tidak sampai dia boleh melihat Lauhul Mahfuz, kursi, arasy, terhad. Tapi Rasulullah pada Mi'raj, Nabi dapat melihat itu semua. Bahkan Jibril alaihi wassalam dia sampai ke Sidratul Muntaha, maka amal itu sampai di situ yang terakhir. Dia berhenti. Ya Muhammad, tempatku di sini. Sekiranya aku maju, maka hancur aku, terbakar. Sebab hijab aku di sini Allah sendiri. Dan Rasulullah begitulah namanya Roh. Jadi Roh itu tidak dipunyai kepada Allah, mereka atas Rasulullah. Tidak disebut selain pada Rasul dapatnya Roh. Dan Jibril sendiri tidak tahu bagaimana keadaan roh-roh. Tidak tahu. Sebab Jibril tak sampai di situ. Yang sampai Rasulullah. Dan Rasulullah sampai di situ dan kemudian Nabi bersujud. Nabi bertasbih. Nabi memuji Allah. Dan Allah berbicara dengan Nabi secara langsung dan secara langsung juga Rasulullah melihat Allah. Pada muraqabah dan musyahadah. Satu ketika Rasulullah SAW pada ihsannya melihat Allah. Kemudian pula muraqabah. Dia musyahadah dan antara satu. Dia dapat ayat itu kepada musyahadah kepada muraqabah. Tetapi apa yang Rasulullah hadapi itu tak boleh diceritakan hakikatnya kerana apa kata ulama-ulama kita bahawasanya walaupun seorang Nabi, seorang Rasul tidak boleh menghakikatkan apa yang dilihat oleh Rasulullah sebagai seorang hamba yang dibawa di Rasulullah. Disebabkan Allah tidak menyebut Maha Suci Allah yang telah merencanakan Nabi-Nya Rasulnya. Allah kata bi'abdi hamba. Oleh kerana itulah disebut tasawuf. Kedudukan hamba jauh lebih tinggi pada Nabi dan juga Rasul. Ini pengkhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibn Athaillah ada tiga dah. Yang pertama adalah bergantung kepada amal semata-mata, itu ringkasnya, mukhtasarnya. Yang kedua pula adalah mereka yang bergantung pada amal kemudian tersedak dia kembali bergantung pada Allah. Yang ketiga pula terus bergantung pada Allah pada permulaan sampai akhir. Itu tiga golongan manusia. Walaupun begitu, secara praktikalnya, kebanyakan manusia itu yang pertama. Bergantung pada amal, bergantung pada apa yang dia buat. Secara logik itu, secara psikologi itu, bergantung dengan kita. Contoh, satu benda berat 100 kilo, terus kita kata, saya tak mahu nak angkat seberat. Yang ini 10 kilo, saya mampu mengangkat. Kenapa? Dia bergantung pada kekuatan dia. Dan dia tahu kekuatan dia sampai di situ. Ada yang boleh, ada tak boleh. Itu contoh. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah dia ada kaitan dengan yang kerohanian kita. Walaupun pada zahir kita lemah, tapi tidak semestinya kerohanian kita juga lemah. Seperti mana dia Rasulullah SAW. Tidak semestinya orang yang berbicara itu tersekat-sekat kata Rasul. Maka hati dia pun tersekat-sekat. Tidak kata Rasulullah. Cuma lidah ada kekurangan pada lidah. Tak mampu nak berbicara, tak pandai nak bersuara. Tapi hati dia pandai. Cuma tak boleh nak keluarkan. Ini apa? Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah yang pertama, ini kalam yang pertama ataupun matan yang pertama ini nak bagi tahu. Bila manusia itu bergantung semata-mata pada amal, maka apabila dia tersalah dalam satu-satu keadaan, dikhawatirkan dia akan menyalahkan kembali pada amalnya itu. Kerana dia telah bergantung pada amal. Sedangkan kita pihak yang mengamalkan
Tetapi yang lain-lain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah dalam akidah Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita bahawasanya segala apa yang berlaku itu adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana amal seseorang tidak boleh menjadi satu jaminan secara mutlak amal. Lebih-lebih lagi, siapa di antara kita boleh menyempurnakan semua amal yang Allah perintah untuk kita amalkan? Ya. Sebab Allah katakan kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini kabad, susah payah, lemah dan sangat lemah. Lalu bila adanya kaedah dasar itu adalah diri kita, maka kita tidak boleh menyempurnakan walaupun amal dengan sikit. Kenapa saja? Tidak akan dapat kesempurnaan. Sebab sahabat, ulama-ulama menyatakan apa yang perlu kamu ketahui selagi nama dia makhluk, kamu tidak akan mengetahui ada makhluk yang sempurna. Mengapa? Yang sempurna hanya Allah. Kaedahnya begitu. Lalu Rasulullah sempurna ke tidak? Allah menyempurnakan Nabi pada akhlaknya, pada adabnya. Seluruhnya Allah yang menyempurnakan adab Nabi. Bukannya Rasulullah atas diri dia boleh menyempurnakan diri dia sendiri. Tidak, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil manusia boleh menyempurnakan sesuatu atas apa yang dia lakukan. Di sudut bahasa, ya, seperti mana dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang menyempurnakan ibadah haji dan juga puasa, atau ibadah haji dan umrah. Dan begitu juga menyempurnakan ibadah puasa. Kalimah itu ada dalam terjemahan Quran. Tetapi hakikatnya dia sekadar terjemahan, bukan yang hakikat kita berjaya menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita. Seperti mana contoh, kita berpuasa, kesempurnaan puasa adalah seluruhnya adalah al-ihsan, bersih. Tetapi ada kalanya kita dipuji sehingga kita tak dapat kesempurnaan puasa. Tetapi kita orang yang sah puasa, ujian itu datang. Lalu oleh kerana itulah, apabila Allah yang mendatangkan ujian, tanpa kita mahu saja, maka kita tidak dihukum dengan ujian tadi. Maknanya dengan ujian itu menyebabkan puasa kita ini lemah kerana maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan kembali. Itu dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang memandang cahaya Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa yang menyempurnakan yang cahaya Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang manusia tidak akan mampu memandang yang cahaya Islam. Begitu juga dalam ayat-ayat tentang amal kita akui tidak sempurna. Tapi kasihnya Allah dengan rahmat Allah yang menyempurnakan amal kita. Kita yang Quran. Jadi maksudnya apa? Ini bergantung kita pada kesempurnaan itu pada Allah. Allah yang menyempurnakan, kita di pihak yang mengamalkan. Cuma kita perlu mengakui suatu kita melakukan satu amal, mustahil kita dapat menyempurnakannya seluruhnya. Seperti mana contoh kita ada di as-salat. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di muraqabah syahadah, ada di pada sirnya, pada ruhnya, pada nasnya, pada badaniahnya, adanya khauf berwajahnya, ada kelamahnya. Itu semua diisi dalam solat. Tapi kita tak berjaya nak mengisi itu semua sebab Rasulullah SAW perintah kepada kita apabila kamu solat, kamu kena memahami kenapa yang kamu baca. Faya'lamu ma yaqulu. Mereka tahu apa yang mereka baca. Lalu kita tak menguasai seluruhnya. Mungkin kita tahu ayat ini maknanya, tapi kita tak boleh nak dapat semua. Jadi maksudnya apa? Allah mengajar kita, kamu jangan gantung apa yang kamu ada. Gantung saja pada apa maksudnya di sini? Kalau sekiranya memang kamu akui kamu demam, kita baca, kita tak memahami, maka tak perlu bergantung dengan sesuatu yang memang kita tak mampu untuk memahaminya. Jangan fikirkan dengan sesuatu yang kita tak mampu. Terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah. Sehingga kata ulama-ulama, kalau sekiranya seseorang itu dah sampai kepada maqam musyahadah,
Dia tak tahu makna itu. Kalau dapat musyahadah, kalau dia lihat Allah itu, kalau tak dapat pada musyahadah, dia dapat muraqabah, itu pun dosa. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca tasbih itu semua macam-macam. Kita baca dalam solat, tapi bukan kita tahu semua maknanya. Lalu di sini datangkan muraqabah perasaan saja. Allah melihat. Allah pun tahu apa yang dibaca macam-macam lagi, sehingga rasai yang itu jauh lebih besar. Maqamnya berbanding kita nak melibat dan apa maknanya itu. Seperti mana contoh ahli syurga melihat Allah dalam syurga. Seperti bukan juga Allah dalam syurga. Allah melihatkan diri dia pada ahli syurga ketika mana ada syurga dalam syurga. Kaedah itu. Seperti mana contoh kita di sini, kita melihat matahari di langit. Bukan juga matahari itu betul-betul di atas dekat awan. Di langit saja. Sangat-sangat jauh. Lalu apa maksudnya di sini? Dia di sana, kita di sini. Dan jaraknya sangat-sangat jauh. Itu contoh. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dengan jarak, dengan tempat, masa, ruang, alam semesta, tidak ada kaitan. Lalu Allah memperlihatkan diri. Bila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan diri, adakah mungkin kita akan mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku di surga? Tidak lagi. Adakah kita mohon sesuatu kepada Allah macam kita doa suatu kita berada di bumi sekarang ini, ataupun sekarang ini? Tentu tidak ada. Adakah sewaktu kita berada dalam surga kita akan mohon, ya Allah ampunilah dosa-dosaku? Tidak ada lagi. Jadi begitulah maqam ihsan seseorang bila dilihat Allah, diperhatikan Allah, terus dia ke Allah dan dia tak lihat dan kekurangan dia, kecacatan dia tak. Itu ubudiyah. Sehingga dah kalau dia mungkin dengan usaha yang ubudiyah melahirkan ihsan, maka sudah kata. Dia rasa ubudiyah, dia hina, dia fakir, dia miskin, macam-macam lagi. Mungkin dengan cara itu mendatangkan ihsan, maka itu cara yang terbaik bagi dia sewaktu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak akan mencapai kesempurnaan. Itu ujian. Allah dah bagi tahu bila dia kamu tak sempurna, maka menunjukkan kamu kena bergantung kepada yang maha sempurna, Allah. Kaedah begitu. Kita ada sesuatu lalu kita kehilangan, Allah bagi tahu kepada kita, kamu jangan bergantung kepada yang telah hilang, bergantunglah kepada yang takkan hilang-hilang. Ada sesuatu yang mati, lalu Allah Subhanahu wa taala ajar kita, kamu jangan bergantung sesuatu yang telah mati, gantung yang kepada yang tak pernah mati. Allah. Tidur, kamu jangan gantung pada tidur. Bagi orang yang sedang tidur, kamu tak boleh nak gantung pada dia, tapi gantunglah kepada yang maha yang tidak tidur, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu maksud daripada matan itu. Jadi yang pertama itu yang perlu kita ketahui bahawasanya apabila seseorang itu bergantung semata-mata dengan abad, maka akhirnya kurang padanya ar-raja. Di surah Tasawuf namanya ar-raja. Ar-raja ini adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kalau kita memahami tentang as-salat, kita akan memahami secara mudah. Sebab apa? Dasarnya as-salat. Dasarnya as-salat. Kalau kita memahami Rasulullah SAW dapat solat, secara langsung tak ada perantara. Yang lain-lain semua perantara. Jibril itu kata, ya Muhammad, perantaraan itu denganmu, aku menemani itu sampai sini. Kalau from, kau dengar, tak ada perantaraan. Bila tak ada perantaraan ni yang sangat-sangat istimewa. Oleh kerana itu, bila kita solat kita tidak ada perantaraan. Langsung Allah. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hamidati abdi. Hamba itu sedang memuji. Itu maksudnya di sini, maknanya kita tidak kesuaraan, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah mengajar kita ar-raja, pengharapan kepada apa yang kita rasakan, dan khudu fil qalbi, kehadiran Allah dalam hati kita, jiwa kita. Yang kedua di sini dia kata bahawa Allah Subhanahu wa taala beri dia anugerah sehingga dia faham dan bergantunglah anugerah itu. Seperti mana contoh kita bergantung ilmu yang kita ada. Contoh benar. Ilmu. Kita bergantung menjadi
sebab ilmu salah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala puji atas ilmu kita, lalu kita pun mengakui kedudukan ilmu kita itu tidak sempurna, lalu sebagai jawaban agar bergantung kepada Allah yang Maha Mengetahui bukan ilmu kamu. Ilmu tidak sempurna. Sebab ilmu itu Allah tetapkan adalah untuk merujuk kembali pada ilmu dia. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Sambung ayat itu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maknanya kehendak kamu kena kembali balik atas Dia yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi maksudnya apa? Oleh kerana itu mengajar kita jangan sampai kita bercita-cita atas perkara yang mustahil kita akan sampai di situ. Maka tidak perlu berangan-angan sampai pada sesuatu yang takkan kita sampai ke situ. Seperti mana orang akhir zaman sehingga berangan-angan mereka nak jadi Nabi. Tidak perlu nak jadi Nabi, tapi hendak dah ikut Nabi saja. Itu yang ada Nabi-Nabi baru. Itu salah satu. Macam orang ni nak jadi menteri, silakan. Tapi ada orang nak jadi Nabi, mana boleh silakan. Yang luar biasa ada pengikut Nabi tersebut. Itu salah satu contoh mudah. Tapi itu ada orang yang sebenarnya dijiwa dia kufur kepada Allah dan Allah dan syariat sebenarnya. Itu. Bahkan akidah mengajar kita kalau dia sendiri nanti jadi Nabi dan dia disebabkan Allah nanti aku jadi Nabi, dia bukan Nabi, dia bukan Islam, dia kafir. Walaupun nama Islam dia kata Nabi Melayu, tak, dia kafir. Maka ada Nabi di kalangan orang Melayu. Saudara-saudara coba. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia, terus dia pergi balik kepada Allah. Itu golongan kedua. Yang pertama tak terubang ambing dia. Tak. Macam mana ini? Macam mana ini? Padahal dia ada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selesaikan masalah dia. Yang ketiga bermula sampai akhir bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh mudah. Sebab kitab ni syarah dia panjang. Ada beberapa muka surat. Cuma yang perlu kita ketahui begini contoh. Seseorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia bergantung balik pada amal dia. Gantung pada apa? Gantung. Akhirnya dia pun lemah. Akhirnya dia pun syarika. Tak boleh pegang. Lalu gantung apa? Amal balik, cara amal yang baik. Begitulah dia, gantung. Seperti mana contoh yang dibuat oleh ulama-ulama kita dalam syarah al-Ikram dalam kitab lain yang sudah dia. Seperti mana contohnya syurga di sekarang. Dikaitkan dengan yang amal kita. Lalu ditanya, kamu solat untuk apa? Solat nak masuk syurga. Jadi kamu solat untuk syurga? Iya. Yang pertama. Yang kedua adalah permulaan itu sama. Kenapa kamu solat melayakkan kamu masuk syurga? Itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia sehingga satu ketika dia dipuji, akhirnya dia dapat satu dia jawapan bahawasanya solat bukan melayakkan dia untuk masuk syurga Allah. Lalu apa? Dia belajar syarat masuk syurga Allah, dapat rahmat dia. Dia berfikir. Itu golongan kedua. Yang pertama tak terus pada dia amal semata-mata. Mana dengan amal dia akan masuk syurga. Itu maksudnya. Yang kedua tersedar. Akhirnya dengan rahmat masuk syurga. Yang ketiga terus bermula daripada satu amal dia memang adalah untuk rahmat Allah. Kerana apa? Rahmat Allah jauh lebih luas berbanding amal yang kita lakukan. Seperti mana contoh, kalau kita bergantung dengan solat itu untuk masuk syurga, agak-agak kita muhasabah. Solat aku dah tak khusyuk. Tak lengkap ini, tak lengkap itu. Tadabbur Quran pun tak ada. Menghayati makna pun tak ada. Macam mana nak gantung dengan solat dari itu semua tak lengkap. Kita ni highway tasbihu tu dah sampai ke utara tu adalah 15 hari. Tasbihu kita cek ada RM9 je. Agak-agak boleh tu naik tak? Kena bagi top up. Dia pun tak bagi, dia pun tak mau naik.
Mana syarat tak penuh, duit tak cukup. Lalu yang pertama orang gantung solat. Mana gantung amal. Lalu sehinggalah seolah-olah aku akan masuk juga kerana solat ini, kerana amal ini, kerana. Itu yang pertama. Tapi bila di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala dia pemilik mutlak akhirat. Bahkan soalan itu hakikatnya Allah saja yang layak bertanya. Yang lain semua makhluk dan terdiam, termasuk para nabi, para mereka semua terdiam. Itu dalam ayat Quran. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Wa khasyatil aswat. Semua tertunduk dari nak berbicara. Illa hamsa, bisik-bisik itu pun bisikan diri. Dia tak cerita orang lain, dia tak sentuh hati orang lain. Nafsu, bisikan sendiri. Macam mana aku ni, macam mana aku ni. Illa hamsa. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah tersedar sehingga kembali balik. Oh, dia tahu. Kita solat ke, kita puasa ke, ini bukan melayakan kita masuk surga. Lalu yang layak itu sebab apa? Rahmat Allah. Itu pun syarat sadik iman dulu. Kalau tak ada iman, dia takkan masuk surga. Yang tiga ni yang terbaik disebabkan mula beramal dia telah tahu amal dia adalah untuk rahmat Allah. Seperti mana para sahabat Rasulullah pada zaman Rasulullah pun begitu juga. Nabi pun tengok mereka solat dengan sungguh-sungguh tawajjuh. Sungguh-sungguh. Para sahabat sehingga memandang solat yang perlu diperbaiki. Walaupun takkan sempurna, tapi mereka akan buat yang terbaik. Itu para sahabat Rasulullah. Satu ketika dan ramai para sahabat dan Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah di antara kamu yang masuk surga melainkan dengan rahmat Allah dan bukan kerana amal-amal kamu. Semua sahabat yang begitu. Mereka bersungguh-sungguh puasa, bersungguh-sungguh sedekah, bersungguh-sungguh jihad, bersungguh-sungguh solat. Tiba-tiba Nabi mengatakan tidak ada seseorang masuk surga melainkan dengan rahmat dan bukan kerana amal. Bangun seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dirimu? Aku juga dengan rahmat Allah. Dan tentu semua. Apa maksudnya? Rasulullah pun mengajar tasawuf pada kita. Maka jangan gantung amal kamu. Selesai. Yang kamu boleh solat itu ada rahmat Allah. Yang menggerakkan kamu untuk solat itu juga ada rahmat Allah. Oleh kerana itulah solat itu sepatut daripada makna yang rahmat. Itu yang kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad adalah ya Allah cucurilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Rahmat. Solat itu adalah doa al-khair. Maksudnya doa yang terbaik itu bisa munajat kepada Allah. Munajat apa? Rahmat. Walaupun kita baca, kita munajat, kita tasbih, tapi itu semua adalah wasilah untuk mendapat rahmat. Jadi jangan dibicarakan rahmat itu bagaimana. Jangan dibentuk, jangan digambarkan disebabkan Allah Subhanahu wa taala terlibat pada zat. Cuma mohon saja. Jangan dilihat rahmat dia ada bentuk, rahmat dia ada fizikal, rahmat dia ada bertempat, tidak ada kaitan. Rahmat itu masuk rahsia Allah Subhanahu wa taala kita boleh terbincangkan. Allah cipta alam semesta bersama arash, sama-sama kursi. Dan Allah bagi tahu kepada kita, adakah kamu telah dan keluasannya akan alam semesta ini? Ya Allah, tapi rahmat itu dia lebih luas. Jadi maksudnya apa? Jangan kamu tertarik dengan alam semesta dan keluasannya, tapi hendaklah kamu mencari keluasannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung pada bahagian-bahagian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.